Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat petang kepada semuanya. Para warga bawang pergi ke hutan dengan awang. Alamak, Zainab dicekik beruang. Terletak beribu batu dari bandar, Hospital Tanjung Baba ini menempatkan 67 pesakit jiwa brutal paling berbahaya yang suka berbunuhan di Pulau Syata yang berhantu ini. Joy-Ho Ketambu dan Samsul adalah marshal iaitu penguat kuasa undang-undang mahkamah tertinggi negara. Kedatangan mereka bukanlah untuk menculik ikan duyung, tetapi untuk menyiasat kehilangan pesakit brutal yang ke-67 bernama Cantika Naimu yang telah hilang melarikan diri. Serta niatnya ingin bertemu Boy Hamad Keju lalu membongkarkan segala kezaliman yang ada di situ. Naimu melemaskan 3 anaknya manakala Keju membakar apartmen menyebabkan asap tebal yang membunuh 3 anak dan isteri Jaiho yang dikenali sebagai Yanti McCune. Di dalam hospital ada 3 bangunan ward iaitu Ward A untuk lelaki, Ward B untuk wanita dan Ward C hanyalah khusus untuk pesakit mental terparah. Dan sesiapa pun dilarang masuk melainkan mendapat surat bertulis dan kebenaran dari pegawai Pak Abu dan Dr. Botak. You are hereby required to surrender your firearms. Dan inilah kemudiannya mereka menemui pesakit dan perawat untuk bersoal siasat tentang kehilangan Naimu semalam dan di manakah Keju berada. Semua yang disoal memberikan jawapan yang sama dan tidak ada seorang pun di situ mengenali siapakah Keju. Dr. Badrul adalah perawatnya namun dia tidak ada di situ kerana bercuti makan angin di Kelantan semasa kehilangan Naimu. Setelah mendengar semua penjelasan, Jai bingung bagaimana Naimu yang hanya berkaki ayam mampu menembusi segala rintangan penjara dan menyeberangi laut dalam cuaca ribut dan air yang bergelora tanpa disedari sesiapa pun. Dia terjumpa cebisan kertas yang tidak ada seorang pun memahami makna di sebalik itu. Apakah maknanya? Aku pun tak tahu. Dia berkesimpulan bahawa Naimu dan Keju telah pun disorok dan diseksa di suatu tempat rahsia berdekatan pulau. Tak lama selepas itu mereka mencari di sekitar pulau sehingga larut malam tapi alhasilnya tidak ada sebarang bukti menunjukkan kehilangannya. Dr. Botak beranggapan Naimu telah mati lemas ditelan ombak bergelora semalam. Inilah Dr. Hamailo, pakar psikiatri yang berkemahiran merawat pesakit mental. Jaiho pergi dari situ dengan kemarahan selepas gagal mendapatkan fail maklumat semua staf termasuk fail peribadi Dr. Badrul iaitu perawat mental Naimu. Bullshit out of the question! Bullshit! Who the hell is in charge here anyway, huh? We're taking the ferry back in the morning. Besok pagi, awal pagi, dia membatalkan hajat untuk pulang disebabkan cuaca ribut yang super kuat. Selepas itu, mereka menginterview beberapa pesakit. Ini adalah Mirza. Mirza mengalami trauma bunyi torehan setelah membunuh jururawat dengan menoreh mukanya, lalu mengelar lehernya sambil berbau. Baba Bowie. She like to be naked. To suck. Baba Bowie. Pesakit kedua ini kelihatan normal. Namanya adalah Wanda Wei. Dia berbangga selepas dapat mengapak kepala suaminya yang kaki perempuan dan kaki pukul. Dalam seketika meminta air dari Samsul, dia menotai sesuatu. Kedua-dua pesakit tersebut kelihatan marah dan takut selepas ditanya siapakah Keju. Para petugas di situ akan sentiasa memberikan ubat penenang kepada semua pesakit supaya tak berlaku agresif. Namun, ubat itu hanya tahan beberapa jam. Dan ubat itu takkan dapat menyembuhkan walaupun satu sakit, walaupun satu penyakit. Naimu hanya perlu menyedari kesilapannya untuk sembuh 101%. Jai mula merasai para pesakit telah di brainwash kerana jawapan mereka semua yang hampir sama. Mereka cuba melarikan diri setelah melihat nota tersebut namun pelakuan mereka diketahui Pak Abu yang kemudiannya menghantar mereka ke wad semula.
Banyak tentera dan penduduk ditembak selepas komandan pasukan lawan mengalah dan membunuh diri. Tak lama kemudian, Jai didatangi banyak mimpi yang mana isterinya mengatakan Neymu dan Keju masih ada di situ dan merayu agar Jai melupakan dirinya yang hanya bertubuhkan tulang di dalam keranda. You should have saved me. You should have saved all of us. Kedengaran suara bisikan memanggil nama Keju, lalu dia mencari tercari-cari di manakah bunyi itu datang. Rupanya bunyi itu datang dari sebuah sel yang menempatkan Ucok. Ucok pernah menikam mampoi 3 lelaki tanpa sebab di dalam kelab pagi lalu dipenjara. Dulu dia telah bebas namun dimasukkan semula selepas bergelut langgak sanak sini akibat memanggil Jaiho dengan nama Keju. Ucok pun membongkarkan segala kebenaran. You gotta do it. There's no other way. She's fucking with your head. I can let her go! I can't! You'll never leave this island. Beberapa hari kemudian, Dr. Botak membawa mereka berjumpa Neymu, namun dia hanya menjerit dan tak percaya selepas melihat muka Jaiho yang sama persis macam arwah suaminya. Jai kemudiannya pergi ke rumah api untuk mencari Keju tetapi mendapati Samsul yang sudah nyawa-nyawa ikan di bawah sana. Tiba-tiba pulau itu dipenuhi ribuan tikus menyebabkan tubuh Samsul hilang. Jai naik ke atas untuk menghindari tikus-tikus dan akhirnya berjaya menjumpai Neymu di sebuah gua. Neymu menidakkan pembunuhan tersebut, bahkan mengakui dirinya tidak pernah berkahwin dan tak memiliki anak. Semua orang menyangka dia telah mati lemas, padahal dia bersembunyi di sebuah gua itu. Dulunya Neymu adalah jururawat terhormat yang bekerja di Watsi sebelum menjadi pesakit yang dilabelkan gila kerana membongkarkan kekejaman eksperimen ke atas pesakit mental di situ. Neymu menyuruhnya pergi supaya dia tak tertangkap. Kemudian datang penjaga bernama Wiki Wiko menghantarnya ke Wat sambil menuduh Tuhan mereka kejam kerana telah mencipta manusia brutal seperti Jaiho dan dirinya. Di sana, Dr. Ham pingsan selepas disuntik ubat yang mungkin mengandungi racun yang dia cuba suntikkan pada badan Jaiho. Jaiho kemudiannya cuba keluar dari situ. Kerana teringat Samsul, Jai membakar kereta dan berjanji takkan keluar dari situ tanpa kawannya di sisi. Walaupun telah dinasihati isterinya supaya jangan pernah cuba masuk ke dalam rumah api tersebut. Jai berfikiran mungkin Samsul diseksa dalam rumah api. Kemudian dia berjaya masuk ke dalam setelah melalui liku-liku bahaya. Kerana tak jumpa kawannya, dia cuba menembak Dr. Botak. Namun akhirnya Dr. Botak buka mulut bukan untuk Baba Bowie, tetapi untuk menceritakan kebenaran. Nama sebenar Jaiho adalah Boy Hamad Keju yang merupakan pesakit ke-67 dan isterinya bernama. 4 nama tu ada 12 huruf perkataan yang sama. Dan Law of War bermaksud datang dari 4 nama dan 4 karakter yang mana 2 daripadanya adalah karakter palsu yang tak wujud yang direka cerita oleh Keju sendiri. Dia menderita halusinasi yang teruk kerana tak dapat menerima takdir kematian keluarganya. Dan budak yang selalu hadir dalam mimpinya adalah anak-anaknya yang bernama Amir, Jamil dan Sarah. Isterinya mengalami kemurungan sehingga sanggup membakar apartmen namun gagal. Setelah mendapati isterinya telah melemaskan anak-anak kesayangannya, dia menembak mati isterinya. I love you like Nama sebenar Samsul adalah Dr. Badrul yang merupakan pakar psikiatri yang telah cuba merawatnya selama 2 tahun. Jaiho Ketambu dan Cantika Neymu adalah hologram yang mengisahkan apa yang berlaku kepada Boy Hamad Keju dan isterinya
iaitu Yanti McJun. Keju akhirnya mengakui kesalahannya. Kisah pun ditamatkan dengan menunjukkan Keju yang masih berfikiran dia adalah Jae-ho dan Dr. Badrul adalah Samsul seperti di awal filem. Bodoh. Dan pada akhirnya dia memilih untuk mati sebagai orang baik berbanding hidup sebagai monster. Tamat. Amis your bayang tolong pulang wahai dayang dari abang bukan beruang tapi bawang bernama Awang yang sedang mencari wang menjual layang-layang untukmu sayang. Ending yang tidak kusangka akan terjadi sebegini. Kesimpulannya, janganlah kita menyangka seseorang itu jahat. Mungkin seseorang itu jahat tetapi di mata mungkin seseorang itu jahat di mata kita, namun dia adalah orang yang cuba membahagiakan hidup kita. Mungkin seseorang itu jahat di mata kita, namun dia adalah orang yang sebenarnya baik di mata orang lain. Dan janganlah kita sentiasa berbunuh-bunuhan dan berpacaran kerana itu semua tak mendatangkan hasil yang semaksimum mungkin. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.